أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan lagi kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita pada kitab Kashifatus Saja yang merupakan huraian kepada matan Safinatun Najah. Baiklah, kita sampai kepada muka surat yang ke-232. Faslun, setelah kita selesai tentang arkanus solah, kita masuk ke dalam faslun fima yu'tabar fin niyah. Fasal pada perkara apa yang diambil kira di dalam niat. An-niyatu thalathu darajatin, niat itu ada 3 darjat. Okay, Ana tak baca bawah tu sebab apa tu lebih kepada lughah. So kita teruskan kepada matan. Okay, pada 235. In kanatis salatu fardan wajib qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyah. Tengok poin dia. Nanti kita baca syarah dia. Jikalau solat tersebut adalah solat fardu, apa yang perlu kita baca ucapkan ialah wajibal qasdul fi'li, perlukan kepada ucapan qasadkan kepada perbuatan itu. Wat ta'yinu, dan juga menta'yinkan. So kita tengok bawah tu pula. Tengok dia punya matan ataupun syarah dia. Wajib fihi salasatu asya'. Apa dia yang pertama? Ahaduha qasdul fi'li. Apa dia qasdul fi'li ini? Ay niyatu fi'li salati allati istahdaraha litatamayyaza an sa'il af'al. Kita kena mengatakan saya buat apa ni? Saya buat solat. Usalli. Okey, untuk membezakan dengan perbuatan-perbuatan lain. Saya bukan baca Quran, kita bukan mandi wajib, tapi kita ni bersolat. So kita punya sebutan ialah usalli. Okey. Wala tajibul idafatu ila Allah, maka tak wajib untuk kita sandarkan kepada lillahi ta'ala. Lianna al-ibadata la takunu illa lah subhanahu wa ta'ala. Kerana secara normalnya setiap ibadah itu memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Cuma lakin tustahabbu liyatahaqqaqa ma'na al-ikhlas. Cuma kita diajar mengatakan nawaitu ataupun usalli fardha zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Itu untuk apa? Untuk mengajar ikhlas. Okey. Wa yustahabbu niyatu istiqbal qiblah, dan juga digalakkan kita meniatkan sebut menghadap kiblat. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilan lil qiblati lillahi ta'ala. Juga kita digalakkan menyebut jumlah rakaat. Walau akhta'a fil adad ka'anna wadh-dhuhra 3 atau 5 lam tan'aqid salatuhu. Kalaulah dia silap pada adad. Yang dia silap dalam menyebut adad ni pada niat, bukan pada sebutan. Kita dalam bab ini, kalau kita rujukkan kepada kitab Ashbah wan Nadhair, di dalam perbahasan berkaitan dengan innamal a'malu binniyat ataupun al-umur bimaqasidiha. Dalam perkara itu, dalam hal itu, di dalam topik al-umur bimaqasidiha itu dibahaskan bagaimana kalau orang itu dia mengucapkan niat. Tapi bila diucapkan niat itu, ucapan tu tersalah. Dia solat zuhur, tapi dia ucapkan usalli. Yang dilafazkan, yang ditalafuzkan ialah usalli fardal asri. Dia nak sembahyang zuhur ni. Memang hati dia pun sembahyang zuhur. Cuma lafaznya meniatkan asar. Dan ini adalah waktu asar. Ketika itu waktu asar. Maaf. Waktu zuhur. Maaf. Memang dia nak sembahyang zuhur pun. Waktu zuhur pun. Cuma ketika itu dia tersebut asar, usalli fardal asri pada sebutan mulut dia, tapi pada hati dia adalah fardal zuhri. Ketika itu ulama kita berpegang al-umur bimaqasidiha, yang diambil kira apakah niat dia. Walaupun sebutan tu dia panggil sabqul kalam, tu benda biasa, benda yang mungkin tersilap. Tapi yang dalam kita bahas pada petang ini ialah dipanggil walau akhta'a fil adadi ka'anna wadh-dhuhra 3 atau 5 lam tan'aqid salatuhu. Yang dimaksudkan di sini ialah kita meniatkan, niat tu silap.
Bukan sebutan tu silap. Bukan salah pada talafuz yang berniat itu. Kesalahan itu berlaku apabila niat itu diniatkan zuhur 3 ataupun 5 rakaat, maka lam tan'aqid tu jawapan dia, tidak sah akan solatnya. Okey. Itu dipanggil kewajipan pertama ataupun darajat pertama di dalam babun niat. Baik. Kedua dipanggil al-thaniha at-ta'yinu. Apakah ta'yin ini? Kita lihat pada syarah di bawah tu. Ay min zuhrin aw ghairiha litatamayyaza an sa'iris salah. Kita kena ta'yinkan usalli. Ini kalau kita kata solat ni solat fardu. Okey, bila ia merupakan solat fardu. Bila ia solat fardu, pertama sekali kena ada qasdul fi'li. Dan kedua barulah ada padanya at-ta'yin. Ta'yin ni apa? Zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke subuh. Itu dipanggil ta'yin. Itu yang kita belajar tu usalli fardaz zuhri, usalli fardal asri itu wajib. Usalli tu qasdal fi'li. Ta'yin tu zuhur tu ataupun asar merupakan at-ta'yin. Okey. Kita ulang lagi. Next page dipanggil salithuha. Okey. Baiklah. Salisuha yang ketiga. Apakah kewajipan yang ketiga? Fardiyah dipanggil, iaitu fardiyah. Apa dia ni? Mulahazatul fardiyati wa qasduha. Kita kena sebutkan, niatkan fardiyah itu adalah fardu, bukan sunat. Fayulahidu wa yaqsidu qawna salati fardan litatamayyaza anin nafal. Kita kena sebut fardi untuk membezakan fardu dengan yang sunat. Fala tajibul fardiyatu fi salatis sabi, manakala kanak-kanak yang mengerjakan solat dia tak wajib pun sebut fardiyah sebab tak sah pun fardiyah bagi dia. Okey, lianna salatahu yakni salatas sabi, solat kanak-kanak itu jadi apa? Taqa'u naflan ittifaqa, ia akan jadi nafal ataupun sunat yang mutlak. Bi khilafil mu'adah, berbeza dengan solat mu'adah, solat yang diulang. Ni ada perbahasan yang agak khusus ya. Walaupun kita ulang, kita dah kerjakan dah. Contohnya di awal waktu itu kita solat berseorangan. Bila azan dikumandangkan, kita pun solat berseorangan. Solat fardu zuhur ke, fardu asar ke, apa-apa juga kefarduan. Kita solat berseorangan, infirad, munfaridan. Kemudian kita jumpa jamaah dan kita pun nak mengerjakan ataupun kita nak buat jamaah. Tadi sembahyang seorang-seorang tak puas hati. Kita nak sembahyang berjemaah. Itu dipanggil mu'adah. Mu'adah ini walaupun bukan wajib dah. Sebab kita dah pun kerjakan. Isunya kita dah buat yang wajib. Wajib ni dia punya takrifan dia antara lain musqitun lil adha ataupun musqitun lil fardiyah. Bila kita dah buat benda yang wajib, dia akan menggugurkan perbuatan itu. Erti kata tidak lagi dituntut kepada kita. Tapi kita buat balik mu'adah atau perulangan yang kedua sebab kita nak dapatkan pahala berjamaah. Okey? Nak dapatkan pahala berjamaah. So apakah status dia? Tetap kita perlu ucapkan fardhu zuhri. Walaupun solat itu pada sisinya adalah merupakan sunat. Sebab apa? Kita nak ulang je. Yang wajib kita dah buat pun. Dari segi maqam kewajipan tuntutan kepada kita, tidak lagi dituntut kerana kita telah pun mengerjakannya. Cuma kita tak puas hati, kita nak dapatkan pahala berjemaah, kita buat mu'adah ataupun i'adatus salah. Ketika itu walaupun kita i'adah, hukumnya adalah sunat, tidak wajib, tetap kita perlu mengucapkan usalli fardhu zuhri ataupun asri. Fardhu tu wajib. Okey? Wa innama wajabat niyyatul fardhiyyati 'ala as-sabi fi salatil janazah. Lain pula cerita dia. Cuma dia kata apa? Cuma diwajibkan untuk kita ini menyebutkan kanak-kanak menyebutkan fardhiyah itu pada solat jenazah. Kenapa? لأن صلاته لما كانت لإسقاط الفرض عن المكلفين اعتبر فيها ذلك. Sebab apa? Ketika dia ni cerita kanak-kanak balik ya. Ketika kanak-kanak itu mengerjakan solat fardu zuhur ataupun asar,
dia tak perlu pun sebut usolli fardha sebab itu bukan kefarduan bagi dia. Dia tidak lagi dituntut. Dan kalau dibuat pun dia jadi sunat, bukan jadi wajib sebab dia bukan mukallaf yang lengkap ahliyatul ada. Okey. Tetapi kalau buat solat jenazah, dia kena sebut usolli fardha. Kenapa? Kerana kefarduan kifai ataupun kifayah yang dikerjakan itu penting untuk menggugurkan kefarduan kepada orang yang lain. Sebab itulah dia panggil sebagai, dia kena sebut wala budda fil mu'akih. Jadi lianna salatahu lama kanat li isqatil fard ala mukallafin u'tubira fiha dhalik. Sebab apa? Bila dia mengerjakan solat jenazah itu, dia telah pun menggugurkan kewajipan ke atas mukallaf yang lain untuk mengerjakan solat jenazah. Jadi bila dia kerja kata-kata usolli fardal janazati, itu penting. Sebab apa? Untuk menggugurkan orang lain. Okey. Itu kalau kanak-kanak lah. Kalau yang tak kanak-kanak tak perlu. Sebab apa kita memang buat pun memang usolli ala hadzal mayyiti. Okey, ini dipanggil sebagai satu benda yang agak agak pengecualian lah. Baiklah. Wala budda fil mu'adati wal manzurati min niyatil fardiyah. Dia kena sebut dalam mu'adah yang ulangan ataupun yang nazar, dia kena ada niat fardiyah. Sebab nazar ni asal tak wajib. Tapi bila diwajibkan, dia diwajib. Bila sembahyang itu tidak wajib, okey, sembahyang duha tak wajib ataupun tak wajib. Tapi bila dinazarkan, dia jadi wajib. Maka jadi wajib, benda tu wajib. So dia kena niatlah dengan fardhi. Walakin yaqumu niyatul nadhariyati fil manzurah maqama dhalik. Tapi sebaliknya pula, sembahyang nazar tadi itu, janganlah kita kata usolli fardhu duha, bukan. Kita cuma kata nazar. Saja aku sembahyang duha, nazar. Tu nazar itu pun, dalam sebutan nazar itu pun telah pun merangkumi itu niat fardhiyah. Sebab tak ada pun fardu duha, fardu hajat ke, tak ada. Tapi bila kita wajibkan saya kita sembahyang duha, maka kita kena niat nazar. Nazar itu adalah perkara wajib yang menjadi fardu ke atas orang yang bernazar tersebut. Okey. Okey, sebentar ya. Baiklah, tunggu lagi ya. Okey, baca pada syarah mat. Syarah baca. Wa in kanat nafilatan muaqqatan karatibatin aw zati sababin ka istisqa wajib fihi syai'an. Okey, ini sudah topik lain. Kalaulah yang kita solat ini ialah solat yang berbentuk nafilah, sunat, muaqqatah yang berwaktu, sebagaimana ratibatin seperti solat rawatib yang mengiringi ba'diyah qabliyah setiap fardu, itu yang panggil rawatib. Ataupun sunat yang memiliki sebab, contohnya istisqa, wajib fiha syai'an, ia diwajibkan dua perkara sahaja. Apa dia? Pertama sekali kena ada qasdul fi'al, itu memang wajiblah. Tadi pun wajib. Kita kata usolli itu, iaitu niyatu fi'lis solah, niat untuk kita mengerjakan solat. Wasaniha, apakah kedua yang wajib? Kalau kita mengerjakan solat sunat yang memiliki waktu seperti sunat rawatib, kena ada ta'yin, zuhur ataupun asar, usallil asra qabliyatan, boleh juga. Ataupun usalli sunnatal asri, boleh juga. Bila kita tak sebut fardiyah pada kita punya niat, usalli fardha zuhri, tapi kita buang fardha tu, usalli zuhra, bermakna itu merupakan rawatib ataupun sunat. Bila kita masukkan fardiyah, itu adalah fardu. Itu je beza je. Okey, ta'yin kenapa? Fayu'ayyinu qabliyatan wa ba'diyatan fi salati zuhri wal maghribi wal isya. Ketika kita sembahyang ba'diyah, kita kena katalah kita sembahyang maghrib ke, isya ke, ataupun maghrib ataupun zuhur. Tapi yang penting kita niat ta'yin itu. Salli apa ni? Qabliyah apa? Zuhur. Salli zuhra qabliyatan. Itu dia panggil. Itu nama dia kita kena ta'yinkan. Lianna likullin qabliyatan wa ba'diyatan, kerana setiap daripada zuhur, maghrib, isya ada qabliyah, ada ba'diyah. Bikhilafi sunnati subhi wal asri, berbeza dengan sembahyang subuh dan asar yang cuma ada qabliyah semata-mata.
wa fitrin au adha fil aidhi, dan juga kena niatkan usalli sunnata ataupun usalli Eidul Fitri, usalli Eidul Adha. Kenapa pula kena niat ah? Jawapannya adalah mudah, kerana ia merupakan solat yang zata waqtin ataupun zata ratib, zata waqtin, yang ada waktu, yang muaqqatah, yang sementara. Okey, baiklah. Tapi dalam masa yang sama, wala yushtaratu fihi la tushtaratu niyatun nafliyah. Tapi walaupun dia mewajibkan kita meniatkan sama ada Eidul Fitri ataupun Eidul Adha, dia tak mewajibkan untuk kita sebut sunat. Tapi kita dah biasa. Salli sunnat Eidul Fitri, usalli sunnat Eidul Adha. Boleh juga. Itu memang kita punya kebiasaan, tapi tak disyaratkan. Maknanya kalau kita sebut usalli Eidul Adha, usalli Eidul Fitri pun sah juga. Sebab apa? Ada padanya perbuatan qasdus syai', fi'li syai', dan juga ada padanya ta'yin. Okey. Baiklah. Okey, sambung lagi seterusnya. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Tapi kalau dia merupakan sunat yang dikerjakan itu sunat yang mutlaqah. Sunat-sunat yang mutlak. Tak ada kaitan dengan masa, tak ada waktu dan sebagainya. Wahyallati lam tuqayyad biwaqtin wala sabab. Dia tak terkait dengan waktu ataupun sebab. Bukan sebab minta hujan, bukan sembahyang wudu dan sebagainya. Wajaba qasdul fi'li faqat, hanya cukup untuk meniatkan perbuatan usalli Allahu akbar. Allahu akbar usalli. Usalli apa? Usalli lah, berapa lah, buat sembahyang sunat mutlak. Macam tu. Okey. So jangan marah. Saya niat tadi saya semayang hantam je. Hantam apa? Usalli je. Semayang apa waktu tu? Saya semayang sunat mutlak. Tak apa. Tapi kalau dia kata saya semayang qabliyah tapi saya semayang usalli je. Tak boleh. Bila kita semayang itu mutlaqah, na'am usalli sahaja. Tapi kalau kita semayang sunat tu ada waktu, itu dipanggil qabliyah atau ba'diyah, kita kena ta'yinkan. Tapi kalau semayang sunat mutlak, semayang hajat pun juga mutlak juga. Semayang sunat biasa, dipanggil mutlak. Itu merupakan cukuplah kita membaca ataupun cukup kita mengatakan usalli, dah memadai. Okey. Baik. Wa in kanat, sorry. ويلحق بها ذو سبب يغني عنه غيره كتحية وسنة وضوء واستخارة وإحرام وطواف ودخول منزل وخروج منه وغير ذلك ولا حاجة إلى التعيين. Kalau yang tadi itu contoh-contoh tu tak perlu ta'yin dah. Kerana apa? Ia merupakan mutlak lihamlihi 'alal mutlaqi fatakunu mustasnatan mimma lahu sebab. Maka dia dikecualikan daripada apa yang sebab. Kalau kita lihat semayang sunat tahiyat masjid ada sebab. Semayang sunat wuduk ada sebab. Istighraq ada sebab. Ihram ada sebab. Semua ada sebab. Semua itu digolongkan dalam kategori tidak berwaktu, tak sebab. Tapi kalau sebut pun tidak ada masalah. Okey, baiklah. Jadi kalau saya nak semayang sunat wuduk, wajib ke saya kata usalli sunnatul wuduk ataupun wajib saya kata usalli je? Usalli je tak apa. Tapi lah untuk kita mentakyinkan tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak mengitlakkan usalli je, itu terpulang kepada kita. Tapi kalau kita takyinkan itu lebih tepat untuk niat sesuatu ibadah itu yang kita ingin khususkan. Okey. Habis ya, tanbih. Okey, kita berhenti jap. Tanbih bentar ya. Okey, kita baca tanbih bawah tu, jap. Ya, tanbih. Okey, tak apa. Kita pergi kepada matan sebelahnya, muka surat 238. Al-fi'lu. Okey, matan. So matan tu dia kata al-fi'lu usalli, dan fi'il daripada perkataan usalli wa ta'yinu zuhran au asran. Okey, so dia nak terungkaikan apa maksud usalli, apa maksud fi'il, apa maksud ta'yin, apa maksud fardhiyah. So fi'il itu ialah diwakili dengan perkataan usalli. Ta'yin itu diwakili perkataan zuhur ataupun asar, zuhran atau asran. Sementara fardhiyah itu diwakili oleh perkataan fardan. Usalli fardaz zuhri, itulah sahaja yang wajib disebutkan ketika semayang. Lain tak perlu. Usalli fardaz zuhri cukup dah. Yang lain tu semua tambahan ataupun sunat hayat sahaja semata-mata.
Nak tambah silakan, tidak ada masalah ya. Ni Syekh ni mengajar yang paling mudah untuk kita amalkan. Okey, baiklah. Wa amma qattu allati hiya, okey, tak apa. Okey, cukup. Kita stop sekejap. Okey, kita habis dah. So dah habis. Okey, dah habis eh. Okey, kita tengok sikit. Cuba kita tengok bawah tu, pada page 238 itu, kita tengok bawah daripada, okey, maksud 238 itu, tengok 238, tengok bawah tu. Yang lepas bintang tu, dia buat summa massal al-musannif. Okey. Thumma massal al-musannif al-ashya' allati tajibu fi niyyah. Kemudian pengarang kitab membawa perkara-perkara yang wajib ketika niat dengan perkataan al-fi'lu usalli, dan kemudian dengan membuat contoh, walau qala nawaitu usalli adh-dhuhra Allahu akbar nawaitu batalat salatuhu. Kalau kita buat kata tambah perkataan nawaitu, dia mesti ada perkataan fi'il sahaja. Usalli lah. Kalau kita kata nawaitu usalli zuhra illa Allahu akbar, okey, batalat salatu, terbatallah sembahyang dia. Lianna qawlahu nawaitu, kerana perbuatan perkataan nawaitu itu adalah kalamun ajnabi. Kalam ajnabi tu. Okey. Nawaitu mana? Nawaitu lepas Allahu akbar tu. Nawaitu usalli dhuhr Allahu akbar nawaitu. Ada nawaitu pula selepas Allahu akbar. Itu dipanggil kalam ajnabi, maka benda tu boleh membatalkan solat. Okey, baiklah. Kita ulang lagi. Okey, faslun fi syurutit tahrim. Seterusnya syarat-syarat takbiratul ihram pula. Okey. Okey, baca sikit lagi. Faslun fi syurutit tahrim. Fasal dalam menceritakan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Matan mengatakan syurutut takbiratul ihram sittata ashar. Syarat takbiratul ihram tu ada 16 perkara. An taqa'a halatal qiyam fil fard. Okey, kita dah tahu dah. Takbiratul ihram adalah wajib atau rukun dalam solat. Tapi apakah syarat yang perlu kita buat untuk mengesahkan takbir kita? Pertama dia kata apa? Syurutut takbiratul ihram sittata ashar. Ada 16 syarat. Banyak tu. Bal 17, bahkan ada kata 17 syarat. Ini ikhtalla wahidun minha lam tanaqid salah. Tapi kalau salah satu rosak, maka tak akan sah keseluruhan solat tersebut. Agak bahaya. Pertama apa dia? An taqa'a halatal qiyam fil fard. Hendaklah takbir itu berada dalam keadaan kita sedang berdiri. Kalau kita sembahyang berdiri lah. Okey, sembahyang berdiri. Kalau kita sihat lah. Kalau kita memang tak boleh berdiri, duduk, itu cerita lain. Secara umumnya untuk orang yang normal, dia mesti berada ketika dia berdiri. Ay ba'dal intisab wal wusu' ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Apakah dia berdiri itu? Ialah kita tegak kan. Okay, tegak. Tempat dia baca Fatihah dan baca surah tu. Itu dipanggil sebagai qiyam. Kedua, bil Arabiyah mesti Allahu Akbar, tak boleh tukar bahasa lain. Okey, jelas. Ketiga, antakuna bilafdil jalalah, mestilah Allahu Akbar. Fala yasih ar-Rahmanu Akbar, tak boleh kita pakai nama Allah, sifat Allah, tak boleh. Mesti Allah, kalimah Allah, lafzul jalalah dipanggil. Kaunuha bilafdil akbar, mesti sebut Allahu Akbar, tak boleh kita kata kabir, Allahu azim, Allahu kabir, Allahu ajal wa a'az, tak boleh. Walaupun tepat maknanya, tak boleh. Mesti pakai Allahu Akbar. Wal khamis, tertib bainal lafzain, taklah tersusun di antara dua lafaz. Allahu Akbar. Bukan Akbar Allah, bukan. Allahu Akbar. Maka tidak boleh, fala yakfi Allahu Akbar lianna zalika yukhillu bitakbir Allah Akbarullah. Terbalik. Okay? Tak boleh terbalik. Akbarullah. Tak boleh, tak boleh macam tu. Kena Allahu Akbar. Baiklah. Bikhilafi nadhirihi fi salam, berbeza dengan salam. Nanti kita akan bincangkan kemudian. Fala yadurru fihi taqdimul khabar ala mubtada li'annahu la yukhillu bis salam. Maka tak salah kalau kita untuk mendahulukan khabar kepada mubtada. Ia tak akan merosakkan penggunaan bahasa Arab. Fa in ata bilafdin akbar,
Kalaulah dia niatkan ataupun dia takbiratul ihram dengan kalimah Allahu Akbar, ka'an qala akbar Allahu Akbar, fa in qasada bi lafzil jalalah ibtida' sahha wa illa fala. Kalau dia sebut Allah ketika sebut akbar itu memang diniatkan itu merupakan permulaan solat, maka itu adalah sah. Okey, laju sikit. Yang keenam, tertib kan, tertib dan lafzan mesti berturutan Allahu Akbar. Yang keenam ialah alla yamudda hamzatal jalalah. Jangan kita tambahkan Allahu Akbar. Okey, fa in maddaha fala tan'aqidu salatuhu. Kalau sengaja dia memanjangkan Allah tak apa, tu. Allahu Akbar. Kenapa tak boleh? Baiklah. Fa in maddaha fala tan'aqidu salatu. Kalau dia sengaja panjangkan, maka tidak sah solatnya. Kenapa? Li'annahu yanqalibu min lafzil khabaril insya' ila istifham. Nah, ia menukarkan maklumat daripada maklumat insya'i, khabar insya'i. Khabar semata-mata, ayat penyata, Allah tu maha besar. Bila kita panjangkan Allah, akan jadi apa? Allah. Adakah Allah itu maha besar? Adakah? Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Adakah Allah? Adakah katakanlah Muhammad, adakah Allah Taala itu? Adakah? Panjang A tu sebab apa? Adalah dua hamzah yang telah pun diimatkan. So kalau kita baca dengan Allahu Akbar tidak sah. Kerana di situ ada yang penambahan hamzah istifham di awal Allah tersebut. Okey, lianna akbar bi fath hamzah jam'u kabar fathatain sebab wa asbab. Okey, tak apa. Itu boleh merubah makna. That's why dia kata jangan kita atas tu yang keenam tu jangan panjangkan istifham tersebut. Baik, habis ketujuh. Okey. So sebut cara sebut takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama ada imam ataupun makmum. Okey, Allahu Akbar. Okey. Itu perkara yang kena ambil kira lah. Allah. Yang pasti panjang pun lam tu. Allahu Akbar. Itu okey. Tu jangan panjang. Allah. Itu jadi isu besar. Okey. Yang ke-8, yang ke-7. Ada mumaddi ba'il akbar. Jangan panjangkan ba pada akbar itu. Allahu Akbar. Cukup. Bukan Allahu Akbar. Salah tu. Allahu Akbar. Salah. Jangan panjangkan. Okey. Boleh tidak sah. Lam tan'aqid salatun suhu sawa'un fatah alhamdatu al kasrah. Sama ada. Hamzah tu kita fathahkan akbar ataupun ikbar. Juga tidak dibolehkan. Okey, sebab maksud dia lain. Lain dengan maksud dia kalau kita mematukan sedemikian. Okey. Penting, jaga makna penting dalam kita mengerjakan solat. At-tasi' yang ke-9 alla yazida wa sakinatan aw mutaharrikatan baina kalimatain. Allahu Akbar. Jangan tambah wa dekat situ. Allahu. Okey, jangan tambah la yushaddil ba. Payah juga sebut tu. Kalau kita nak tasdidkan pada ba tu. Allahu Akbar. Payah hanya sebutnya. Tapi kalau macam tu lah kita buat, kita tasdid pada ba, tidak sah kita punya sembahyang. 9. Alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan baina kalimatan. Jangan tambahkan waw pada antara Allah Akbar tu. Allahu Akbar pun tak boleh. Itu penambahan yang tidak salah tu. Walau zadaha ka'an yakul la huwa akbar bisukun waw tab Allahu Akbar biharakatiha lam tanaqid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di antara Allah Akbar tu ada waw, maka tidak sah. Tidak sah sedemikian. Allahu Akbar tu yang paling tepat. Al-ashir alla yazida wawan qabla al-jalalah. Jangan tambah waw sebelum lafaz jalalah. Contohnya wallah, tak boleh. Okay, jangan tambah waw. Kata Allah cukup, tak perlu tambah waw. Sampai nak kata wallahu akbar. Okey, li'adami taqaddumi ma yu'tafu alaih bi khilafis salam. Sebab apa? Bila kita mulakan dengan wallah, waw depan tu, waw tu waw apa? Ibtida' ke waw ataf? Kalau kita kata waw ataf, ataf kepada mana? Sandar kepada mana? Tidak tepat. So, tak boleh kita tambah kalimah waw
lafaz jalalah Allahu Akbar. Okey, baik. Terus lagi wal hadi ashar. Okey, ada apa yang ke-11? Baik, yang ke-11 ialah la yaqifa baina kalimatain takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Jangan kita berhenti di antara Allahu Akbar itu, okey, dengan berhenti yang panjang ataupun yang ringkas. Okey, contohnya kita kata Allah senyap akbar. Yang pelik itu kan nampak yadur bitatwil, maknanya beri kesan yang buruk pada kita punya sembahyang kalau panjang sangat jarak di antara Allahu Akbar itu. Tetapi wala yadurrul faslu bainahuma bi'adad ta'rif, tapi tak salah kalau kita bezakan Allahu Akbar itu dengan lafaz ta'rif. Contohnya apa? Allahul Akbar. Ulang balik. Wallahu Akbar tak boleh. Allahu Akbar tak boleh. Tapi kalau Allahul Akbar, alif lam ta'rif mu'arrafah ada pada akbar tersebut, itu okey. Ataupun Allahul Jalilu Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, boleh. Bikhilafi law tal wasaf, tapi kalau panjang sangat, beza antara Allah dan Akbar tu panjang sangat, maka tak boleh lah. Contohnya apa? Allahul Jalilul Azimul Halim Akbar, panjang betul. Teruskan saf. Allahul Jalilul Azimul Halim Akbar. Tak boleh macam tu. Panjang sangat dia sifat, walaupun bagus, sifat tu bagus, tapi dah mengacau gerakan solat, gerakan-gerakan dalam kita punya sebutan dan kita semayang lah. Panjang sangat penambahan yang tidak perlu itu. Okey, itu dia. Okay, baiklah, kita stop situ. Tak payah kita detailkan, kita boleh baca kemudian. Yang ke-12, okey, bila kita baca takbir tu kita kena yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha in kana sahihas sama'. Kalau orang yang mendengar tu, orang yang membaca tu dia sihat, dia kena dengar apa dia baca. Itu penting. Allahu Akbar tu yang awal-awal tu, takbiratul ihram tu wajib kita dengari, itu rukun yang wajib kita dengar. Itu hukum dia. Okey, wala mani'a min laghatin wa ghairihi in kana wala mani'a min ghat aw ghairihi. Dan penting dia boleh dengar dan tidak ada penghalang untuk dia mendengar. Kalau dia bisu, maaf, kalau dia pekak, itu cerita lain lah. Okey. Yang penting apa yang dibacakan itu adalah didengar. Kalau dia pekak pun ditakdirkan didengar lah kalau dia dengar. Okey. Kalaulah ada mani' yang menghalang dia untuk dengar, wa illa fayarfa'u sawtahu qadra rafa' alladhi yasma'u bihi law lam yakun asam. Kalau dia pekak, dia boleh sahaja meninggikan suara dia dalam keadaan dia ni boleh mendengar kalau dia normal. Kalau dia tak dengar. Wajibu ala man tara'a kharasuhu tahriku lisanihi. Okey, bagaimana pula orang yang tiba-tiba dia bisu? Rasanya ni sihat dia ni. Tiba-tiba hari tu bisu ataupun dia ditakdirkan bisu lepas tu. Dia kena buat apa? Tahriku lisanihi wa syafataihi wa lahatihi bitakbir wa ghairih. Dia kena juga usaha menyebut, menggerakkan lidah seolah-olah dia mengejuk Allah, dia menyebut Allahu Akbar walaupun tak terkeluar suara. Tapi yang rukun ke-12 ni ialah, syaratnya ialah kita kena dengar. Okay, dengar kalau dia boleh mendengar. Kalau tak boleh mendengar tu macam mana? Tapi kalau ada manik, dia boleh usaha untuk menghilangkan manik itu dan meninggikan suara agar didengari akan sebutan takbir dia. Okey. Nombor 13, masalah sekali. Oh, banyak ni. Okey. Masuk waktu. Okey, kalau nak takbir tu mesti dalam waktunya. Baik, senang. Yang ke-14, iqa'uha hal istiqbal. Hendaklah ketika dia takbir ihram tu dia menghadap kiblat. Kalau sembahyang kalau dia boleh sembahyang menghadap kiblat. Okey. Yang ke-14, iqa'uha hal istiqbal haisu syaratna. Dia kena menyebutkan takbir itu ketika dia menghadap kiblat. Okey, baik, clear. Dan yang ke-15, alla yukhilla yufsidu bi hurfin min hurufiha. Maka jangan kita ini yukhilla, merosakkan sebutan huruf-huruf dalam perkataan tersebut. Wa yughtafaru fi haqqil 'ami, untuk orang awam dimaafkan. Contohnya di ibdal hamzah, akbar. Okey, wakbar. Okey, wakbar di ibdal jadi waw. Ataupun kata syargawi, kata bajuri kata walau lam yajzimir ra min akbaru, dia tak jazam. Patutnya Allahu Akbar. Tak dihidupkan ra tu, Allahu Akbaru.
Apa hukum dia? Hukum dia okey, yang penting dia tidak mengubah makna lah. Okey. Okey. Wa yuktafar, dia dimaafkan untuk orang awam. Orang awam tak perasan kadang-kadang. Baca balik nombor 16 tu. Alla yukhilla biharfin min hurufiha. Tidak kita ganggu, rosakkan salah satu pun daripada huruf-hurufnya. Melainkan orang awam yang tak ada maklumat yang jelas, kalau dia tambah waw ke apa ke, itu dimaafkanlah. Okay, dimaafkan. Okay, untuk orang yang awam yang tidak sempat belajar, dia tersilap dalam takbiratul ihram, dia dimaafkan. Okay, so kita start sampai sini. Nah, panjang. Ada lebih kurang 15 takbir syarat takbiratul ihram. Kalau kita lepas itu, maka sahlah kita punya sembahyang. Setakat ini kita rasa kita semua sah kan. Cuba kita nak detailkan supaya kita boleh tahu kesilapan orang-orang awam dan kita boleh perbetulkan agama mereka sembahyang dengan sempurna. Okey, baiklah. So nanti kita akan sambung kemudian faslun fi wajibati ummul Quran, ialah pada fasal dalam menceritakan kewajipan membaca ummul Quran di dalam as-salat kita, insya-Allah taala. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barikna fi ulumina wa barikna fi ilmina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf daripada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan jumpa lagi pada di Kamis ni pada faslun fi wajibati ummul Quran, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.